macam-macam. Okey, dah. Kita nak pergi pula. Aku nak pergi dengan budak-budak geng-geng PH. Daripada Johor yang koyak rabak. Sebab satu, jumlah tontonan. Okey, jumlah tontonan. Okey, kita masuk soal Rafizi punya podcast tu Ustaz. Jumlah tontonan di live Rafizi. Dan yang ni aku bawa malam lah. Ada seorang pengkaji sejarah menegur Akmal Saleh. Dan minggu lepas dia menegur Rafizi Ramli sebab posting Rafizi di Facebook. Aku buat malam sekali lah. Okey, aku nak bawa yang ni dulu. Kita tonton sama-sama. Okey, ini di antara jumlah tontonan YB Rafizi Ramli ketika jelajah. 2 jelajah. Nampak 9,800 tontonan di YouTube. 9,800 tontonan di YouTube. 7,000 di TikTok. 7,000 di TikTok, hampir dah 17,000. Okey, lepas tu 7,000 tontonan. Okey, kita tengok. Ini dekat Facebook. Facebook ni susah tau kita nak dapat view tau. Susah tau. Aku pun pernah juga aku post video-video aku dekat YouTube, tak ada view. Ada lah kan, dalam 10 video tu adalah satu naik 5,000. Susah lah dekat Facebook ni. Okey, ni dah. Okey, 1,500. So, apa kata ceplos seorang ni? Apa kata ceplos seorang ni? Dan sagi ceplos seorang lagi pula cakap, alah dekat Johor orang yang keluar tu sikit dia. Tak ada hal lah, tak bagi kesan lah. Okey, yang mana ceplos. Kita tengok Syafli ni kata apa. Jumpalah. Aku pun follow dia, kami semua geng sama-sama. Kan, geng-geng. Okey. Okey, ni. Okey, apa dia kata? Dia kata, jangan syok sendiri dengan metrik digital. Dia kata, jangan syok sendiri dengan metrik digital. Realiti politik Johor ada di Padang dan Parlimen. Bukan sekadar jumlah tontonan di skrin telefon. Kasih faham dulu PRN Johor. Nak abang pi, benda tu bukan setakat dekat Johor je. Seluruh negara. Strategi ni, Johor bukan penentu untuk nak mentadbir negara. Kalau Johor lah, kurang-kurang dia ada di Johor, akan sampai dekat rakyat-rakyat Johor. Tapi rakyat seluruh negara dapat menilai dan dapat memilih. Nak abang pi, sebab hang muda lagi, hang pun mungkin kurang umur daripada aku kan, budak Syafli ni kan. Lepas tu, maaf cakap lah, bukan duk nak sombong apalah kan. Hang pun timbul selepas Anwar jadi kerajaan. Boleh timbul jadi terpaling PKR. So bila hari ni jumlah tontonan Anwar pun tidak setinggi Rafizi. Jadi kalau cemburu tu simpan je lah. Tak payahlah dia nak sembang pandai macam ni. Perasan tak semalam? Ada yang paling bangga sangat bila view live cecah ribu-ribu daripada Johor Bahru sampai ke Muar. Hai, korang bersama dengan aku, Syafli. Aduh, hai. Tolonglah sedar sikit weh. Korang ingat yang pakat tengok live beribu tu semua pengundi lokal ke? Jangan syok sendiri, terpaling sangat. Orang Johor tak main lah sembang kencang dalam skrin telefon je. Konten media sosial korang mungkin nampak gah kat dalam dunia maya. Tapi boleh ke nak masuk don-don di dalam negeri Johor ni? Dekat sana, orang nak tengok jentera buat kerja dekat padang. Bukan bentang formula dekat atas pentas. Dalam beribu-ribu view tu, separuh daripada jentera parti lawan tengah skodeng nak cari modal, nak bahan korang. Separuh lagi netizen dekat luar Johor yang singgah sebab nak tengok formula apa yang nak sembang kali ni. Bukan semua pengundi dekat negeri Johor pun. PRN Johor ni realiti dekat lapangan, dekat kampung, taman perumahan. Hari mengundi nanti SPR dia kira kertas undi fizikal, bukan dia kira berapa jumlah view dekat live. Kasih faham tu dulu. Politik media sosial ni memang nampak gah, tapi kalau tak ada jentera, tak ada akar umbi yang kuat dekat negeri Johor ni, hujung-hujung hilang deposit. Korang rasa formula politik main skrin telefon ni boleh menang ke kat Johor? Orang Johor, cuba komen kat bawah. Tapi korang perasan? Maaf cakap lah kan. Inilah ceplos. Kalau permainan tontonan di skrin telefon media digital ni hanya satu perkara yang sia-sia,
Takkan ada orang kaya. Takkan ada orang kaya dengan bisnes online. Takkan ada jualan di TikTok, di mana-mana media. Takkan ada orang bayar untuk orang buat iklan supaya ramai orang tonton. Ramai orang tonton tu orang sebab dapat perhatian. Cuba hang akui sendiri. Ya, jumlah tontonan Anwar Ibrahim Pakatan Harapan taklah sebanyak Rafizi Ramli. Jumlah tontonan Anwar Ibrahim itu pun bukan semua daripada negeri Johor. Kena ingat, Johor tu satu ketika dulu tolak Pakatan Harapan, tolak PKR, tolak PH. Tak perlu duk nak cemburu. Ini real cemburu. Tapi hang kenalah sertai kenapa hang keluarkan video sembang pasal view. Sebab hang cemburu pemimpin Nurul Izzah ke, Amir ke, Anwar ke, tidak setinggi jumlah tontonan Rafizi. Jadi tak payah sembang. Kalau cemburu tu cakap cemburu. Tapi inilah ceplos. Itulah sajalah aku nak share dia ni. Jadi, jom. On Hafiz cakap, Kita pergi yang seterusnya pula. Ini aku malah bawa lah sebab dia respon dekat On Hafiz. Sebab dia ni meleret, aku nak buat yang ni. Baru-baru ni dekat Johor. Kawan ni. Kawan ni orang Johor. Baru-baru ni kan dekat Johor kan ramai-ramai. 2,800 orang yang keluar daripada PKR. Ingat 2,800 orang keluar PKR Johor. 2,800 orang keluar nah. Dah abang pergi nampak. Okay, sekejap. Masuk ke dalam parti bersama. Okay, tengok ni. Sebelum, sebab saya hampa kata aku duduk spin, aku duduk tipu lah apa segala bagai kan. Alah, ini video. Video kalau ini. Nampak Nampak Okay, kebetulan ada angka Kebetulan duk ada angka. Alah, hai ni dah kat play deh. Okay. Johor negeri pertama tubuh jawatan kuasa sementara bersama terima 2,800 keahlian. Okay. Terima 2,800 keahlian baru dalam tempoh seminggu. Pengurusi jawatan kuasa sementara bersama. Hampir 30% jumlah itu merupakan ahli PKR. 30% daripada ahli PKR. Lebih kurang kalau 2,800 kita ambil 1,000 lebih lah. 1,000 lebih 30% daripada 2,800 telah lama merupakan ahli PKR yang telah lama bersama di parti itu sejak sebelum penubuhan kerajaan Madani. Ada sesuatu yang tidak dapat diterima apabila parti sanggup menipu anggota dengan memanipulasi proses pemilihan sehingga menyebabkan fenomena badan tanpa kepala berlaku di seluruh negara. Oleh yang demikian, kami umumkan keluar PKR dan menyertai bersama berkuat kuasa hari ini. Saya sendiri sudah 27 tahun jadi ahli PKR bersama-sama dipikul individu yang kini menjawab jawatan menteri katanya di sidang akhbar. Okeylah. Jadi, kita dengar apa kawan ni kata. Alright. Tanpa paksaan. Dah, cubalah meyakinkan. Meyakinkan. Jom. Video ini dibuat tanpa paksaan, tanpa desakan daripada mana-mana pihak. Dah, kalau hang nak buat video hang tak perlu pun cakap apa paksaan ke apa ke, tak perlu pun cakap. Tapi mesti ada sebab tu hang keluarkan video ni. Saya mengumumkan keadilan Johor terus kuat dan utuh. Dengan pengumuman beberapa anggota, sebilangan kecil anggota keadilan tidak menggugat kepimpinan keadilan di negeri Johor. Mereka yang mengumumkan meninggalkan parti keadilan hari ini bukan di kalangan kepimpinan cabang maupun kepimpinan negeri Johor. Kita yakin dan percaya keadilan negeri Johor langsung tidak tergugat dan kekal utuh dengan pengunduran sebilangan kecil anggota berkenaan. Moga keadilan negeri Johor terus maju dan utuh. Tak, yang bestnya kenapa awal-awal tu dia kena cakap isu pasal ini. Video ini dibuat tanpa paksaan, tanpa desakan daripada mana-mana pihak. Kenapa dia nak kena cakap macam tu? Ataupun terpaksa juga. Contoh macam dia orang deal. Okey, mana ketua-ketua cabang AMK masih ada dalam parti, keluarkan video mengatakan kita masih okey.
untuk kita nak meyakinkan rakyat tak ada masalah apa-apa dalam PKR. Tu ya pun. Aku tahulah sebab aku sebahagian. Tu ketua pengarah JECOM yang baru keluar. Dan ada kawan aku masih lagi dia kira jadi bahagian Johor lah. Sebab dia duduk di Johor, dia pun kerja kira macam kerja sendiri tapi dia di-invite masuk ke bawah Jebon. Lepas tu boleh kerja macam biasa tapi dia tak masuk office lah kira kan. Dia hasilkan konten apa semua gitulah kan. Oh, bila ketua Jebon baru dilantik, terus puji you up, pergi serbu dekat pasar borong Selayang. Lepas tu bagi amaran, akaun fake bersiap sedia akan dibenam. Wah. Dan aku baru dapat berita tadi. Kan, sajalah tadi sebelum aku live duduk cakap telefon. Babe, kami kena buat video AI pula. Kami nak kena buat video AI pula. Sebab apa? Sebab kami nak banyakkan konten lagi. Oh. Kalau hampa tengok akaun TikTok yang pakai AI sahaja, yang menjilat kerajaan dan membalun pembangkang, tak payah cakap banyak lah, faham-faham lah. Itu akaun siapa? Faham-faham. Made in Madanon punya akaun. Kalau dia menjilat kerajaan, menghentam pembangkang menggunakan video AI, dan sekarang dah banyak dah. Tapi dia orang akan banyakkan lagi, itu adalah akaun-akaun ceplos berbayar. Nantikan, perhatikan, terutama dekat TikTok. Jadi buat je lah. Kan cakap yang tu dah hang duk terima gaji kan. Buat je lah kerja hang, tugas hang. Tapi hang jangan duk balun aku. Asal aku balun hang? Dia melawak gitulah. Okey, seterusnya pula. Aku adalah kawan kita daripada Polisin. Aku lupa bawa semalam. Adalah lagi beberapa tapi tak apalah, kita bawa nantilah. Okey, kita nak pergi pula kepada Johor. Kepada Johor ada seorang brother ni. PH, tolonglah move on. JP, dah lah move on. Pakatan Harapan, move on lah. Sila move on. UMNO tak mau. Move on lah. Move on lah. Kenapa duk kena hentam UMNO teruk-teruk? UMNO tak mau. Kalau MP dah tak nak DAP, dah lah move on. Ni merentan-rentan macam X yang tak boleh move on. Kau rasa? Saya tertarik dengan post saudara buang ni. Saudara Syekh Omar Ali ni berkenaan isu kononnya UMNO dulu merayu-rayu dengan DAP, minta tolong untuk menangkan Don Mahkota. Saya tak boleh tahan dah. Nak tidur pun tak nyenyak tu. Kamu sedar tak kursi mahkota tu memang seat UMNO Barisan Nasional? Sedar ke tak? Pendekar Facebook dari Amanah, si anak Cik Man tu, kena tolak dengan orang mahkota. Syekh Umar, tolong buktikan yang UMNO merayu-rayu dengan DAP untuk bantu kempen PRK. Yang saya jumpa, PH ni gila kuasa. Amanah keluar terang-terang nak berlawan dengan BN selepas penyandang kerusi mahkota meninggal. Tapi itulah, nasib ada abang Saifuddin Pokak kita tenangkan situasi. Bro, kau kena sedar, Barisan Nasional ni bukan main bagi hormat dekat penyandang kerusi Sepan Jeram dan Tulai, Allahyarham Salahuddin Ayub. BN bertegas tak akan letak calon di kedua-dua kerusi di atas kebersamaan perpaduan di federal. BN membantu kempen PRK. Ada BN klaim amanah merayu-rayu? Tak ada bro. Kalau setakat nak bina naratif macam ni level tak bersatu lah. DAP patutnya dengan ada JLC bagai, cara berfikir pun kena lagi padu. Kalau MP dah tak nak DAP, dah lah move on. Ni merentan-rentan macam X yang tak boleh move on. Kau rasa? Move on lah. Malu lah dekat orang. Okay lah, sedikit orang UMNO kan. Kita dengar. Okey, ni satu. Aku terlupa video kawan ni. Ceplos. Wahyu berkata selamat pagi. Okey. Tadi kan ada kawan kita komen. Kawan kita seorang dekat atas ni, dia ada sebut nama Wan Mahusin. Dia ada sebut nama Wan Mahusin kan. Wan Mahusin ada keluarkan satu video balun Rafizi Ramli. Okey, malam ni lah aku akan bawa yang ni. Ni adalah video. Okey, Rafizi Ramli sedang lalui kifarah langkah kajang. Dia pun tunggang Faekah punya kenyataan. Okey. Itulah. Maaf cakap lah kan. Kadang-kadang kan orang, tapi itulah. Wan Mahusin masuk dalam UMNO
UMNO dalam keadaan jatuh dan UMNO dapat jadi kerajaan, Wan Mahusin masuk. Ibarat anak mas. Lepas tu pandai petah berkata-kata. Tapi tak maulah sebab aku dengan Wan Mahusin ni kami pernah juga kontak semua kan. Malah tu nak tiba lebih-lebih. Tapi Wan Mahusin lah, kalau kawan-kawan berjuta rakyat tahu macam mana aku tahu, memang akan pelecehan gila-gila Wan Mahusin. Tapi jangan jadi terpaling lah kan. Ya, kami tahu hang orang UMNO marah dekat Rafizi sebab punca kempen Rafizi 4 tahun 5 tahun mengakibatkan UMNO BN tumbang. Tapi waktu UMNO BN tumbang tu hang tak ada dalam politik lagi. Hang belajar lagi kot. Hang tak masuk politik lagi pun. Kan? Tak apalah, kita tak payah cakap. Tapi kadang-kadang kita nak menunggang, kita nak cakap benda-benda yang lepas tu, kajilah dulu nak tibai orang dengan arwah Datuk Seri Khalid bekas Menteri Besar Johor. Kajilah dulu, ambil tahulah dulu, janganlah tunggang buta-buta ya. Nak turunkan Khalid, nak angkat siapa? Turunkan YB Khalid, Allahyarham Khalid, Menteri Besar Selangor, nak angkat siapa jadi Menteri Besar? Lah siapa yang jadi Menteri Besar? Kita nak tanya yang tu. Tapi bodoh tu simpan sikit lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey. Ataupun bukannya bodoh tu, pala tahu tu simpan sikit lah. Malu kat orang. Okey, jom kita layan. Aku ingat dah apa yang aku lupa tadi. Kepada ahli-ahli parlimen PKR di negeri Johor, disebabkan Parlimen Johor, PKR menang paling banyak. Parlimen di negeri Johor, PKR lah menang paling banyak, termasuk Johor Bahru, Batu Pahat, Datuk YB On, PKR paling banyak. So untuk nak masuk pilihan raya negeri lagi beberapa minggu ni, kalau hampa ahli-ahli parlimen, kalau hampa tengok calon-calon PKR semua kanak, semua kalah untuk PRU16. Kalau boleh, tak payah jadi calon lah. Malu. Sebab YB Rafizi tak bersama dengan PKR lah. Rafizi dia tak bersama dengan PKR lah. Dia akan berkempen PKR anak. Jadi untuk nak elak kemaluan sebab kekalahan, sebab penggal 15, YB ataupun Hang jadi menang. Penggal yang ke-16 belum tentu tau. Belum tentu. So untuk nak mengelak daripada malu kerana kalah, kalau boleh tak payah jadi calon lah PRU16 nanti lah. Ayat aku kurang sikit cantik. Tapi aku nak pesan PRU16 kepada YB PKR di Johor, tak payah jadi calon lah. Tak payah jadi calon. Sebab kita akan pastikan kalah. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. PRN negeri Johor telah pun tak lama lagi akan diadakan kerana DUN telah pun dibubarkan. Dan itu adalah satu perkara yang bagus untuk kita melihat kekuatan parti masing-masing. Parti UMNO kononnya ingin bergerak sendiri. Parti Pakatan Harapan juga ingin bergerak sendiri. Pihak pembangkang kita tidak tahu lagi bagaimana. Adakah Parti Bersatu dan Parti PAS akan bergerak secara solo? Itu belum pasti kerana mereka bukan boleh percaya sangat. Dan bagi UMNO, mereka perlu bangkit kembali, menunjukkan pada rakyat mereka adalah parti yang kuat, parti yang hebat sebagaimana satu masa dulu. Bagaimana mereka menjual nama-nama Melayu, kononnya mereka adalah pejuang Islam, kononnya mereka adalah pejuang pada Raja-Raja Melayu. Itu satu masa dulu. Tapi politik negara telah pun berubah. Rakyat ingin melihat pimpinan yang boleh buat kerja, pimpinan yang ada pembaharuan, pimpinan yang tidak sebagaimana cara tradisional yang memberikan duit kepada rakyat dan rakyat menyokong, dan itu projek-projek daripada kerajaan, daripada apa sekali, itu adalah projek yang dibuat oleh parti saudara. Pakatan Harapan tidak berubah banyak. Datuk Seri Anwar Ibrahim sama juga dengan kerajaan dahulu. Kita tidak mahu memanjakan rakyat dengan memberikan duit kepada rakyat, tapi wow, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan begitu banyak duit kepada rakyat-rakyat, golongan B40 dan sebagainya. Kononnya ingin membantu rakyat. Itu bukan cara berpolitik yang betul bagi saya. Itu menyebabkan rakyat bergantung kepada anda untuk mengikat rakyat, dan kononnya akan mengundi anda. Itu adalah cara Datuk Seri Anwar Ibrahim. The money is king, sebagaimana yang dibuat oleh kerajaan pimpinan terdahulu. The cash is king, saudara. Saya tidak mahu mengulas berkenaan Parti Bersama kerana bagi saya Parti Bersama masih lagi baru dan masih lagi muda, mentah lagi. Dan walaupun pihak penyokong Parti Bersama merasakan ini kita akan menang banyak kursi, itu belum pasti lagi kerana benda yang baru, masih lagi baru, sangat-sangat baru, dan terus menghadap pilihan raya. Apa yang kita ingin lihat adalah ceplos-ceplos buat kerja, gaya kempen,
dan cara jeneral perang kita mengendalikan pilihan raya negeri Johor. Adakah ceplos-ceplos dapat menandingi Rafizi? Adakah mereka akan jadi seperti negeri Sabah? Dan semasa di Sabah pun Rafizi tidak terlibat dengan pilihan raya tersebut kerana Rafizi telah pun tidak suka kepada parti PKR. Dan nampaknya Sabah teruk saudara, teruk, sangat-sangat teruk sehingga DAP sendiri pun menjadi teruk saudara. Tetapi di negeri Johor kita akan lihat kekuatan Pakatan Harapan, kekuatan parti PKR yang panglima perangnya adalah Aminuddin dan juga Saifuddin Nasution. Nur Izzah hilang entah ke mana. Kita akan lihat bagaimana mereka akan membawa ceplos-ceplos kotak. Saya sangat-sangat ingin tahu bagaimana strategi mereka. Adakah mereka mempunyai info-info yang menarik? Adakah mereka mempunyai data-data dan fakta berkenaan dengan apa yang ingin mereka bagi tahu kepada rakyat? Adakah mereka akan membawa reformasi, melawan berkata reformasi, sedangkan reformasi tak ada lagi pada mereka. Reformasi telah dibawa oleh Rafizi Damri. Kita lihatlah ceplos-ceplos kotak memberikan fakta-fakta mereka yang kononnya menarik, yang kononnya hebat. Adakah Pakatan Harapan, adakah parti PKR akan melonjak naik ataupun akan jatuh, ataupun UMNO akan terus merudum kerana tidak mahu berkawan dengan sesiapa? Sekiranya Pakatan Harapan dapat menguasai lagi, bermakna kepercayaan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada kerajaan hari ini sebenarnya masih lagi utuh. Dan sekiranya UMNO jatuh pada kali ini, maka ia adalah tersungkur dan terus makan taik saudara. Kerana UMNO biasanya merasa mereka hebat, sedangkan mereka lupa bahawa itu semua hanyalah sejarah dan juga ilusi masa lalu saja. Paling penting, ceplos. Gunakan ketajaman minda anda untuk pengen rakyat. Anda boleh berkempen menggantikan Rafizi dan anda tunjuklah taring-taring hebat anda di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunjuklah kehebatan anda. Wahai ceplos-ceplos PKR, penyokong-penyokong tega terpaling PKR, buktikan kebolehan anda. Buktikan. Kalau hampa tanya aku nak cakap selamat datang di era 2020, 2021, 2022. Selamat datang. Sebab memang Anwar nak ke arah itu. Memang Anwar nak ke arah itu. Tapi kali ni malu sikit, teruk sikit sebab Anwar sedang menjadi Perdana Menteri. Berbeza dengan sebelum ini. Berbeza di era 2020, 2021, 2022 sebab Anwar berada di saat ketua pembangkang. Kalau masuk pilihan raya kalah pun tak apalah sebab pembangkang. Hari ni Anwar Perdana Menteri. Anwar kerajaan, PKR ketuai kerajaan. Masuk pilihan raya kalah. Muka bubuh belakang cerita hang. Malu. Allah. Okey. Jom kita nak pergi yang seterusnya pula. Kita nak okey sekejap. Kita nak pergi masuk dengan PAS pula. Kita nak masuk yang PAS. Teguran terhadap Akmal dan juga Rafizi kita buat malam lagi. Ya, Akmal Saleh kan cakap babi betul itu kan. Tak payah kita buat apa malam ni. Dan Rafizi berkaitan dia ada posting dia menceritakan soal pendidikan di dalam Seperkara yang menarik. Okey. Rafizi hari tu dia ada post dekat dia punya Facebook. Dia pun tulis panjang. Berarti dia pun cerita pasal tahap pendidikan di era British. Waktu zaman-zaman dululah kan. So ada seorang sahabat ni menafikan. Dia kata di era tanah Melayu pendidikan kita okey. Jadi itu hanya berbeza pendapat daripada segi ilmu pengetahuan. Kan? Kalau kita fikir secara logik, zaman hari ini lebih terkedepan lah berbanding dulu. Sebab sekarang ni segala maklumat di hujung jari. Berbeza dengan zaman-zaman dulu, maklumat kita nak sampai masuk ke kawasan pendalaman pun susah. Kan? Tapi tak apa, yang itu kita akan dengar pandangan dia malam lagi. Sebab nama dia Syahul. Macam mamak tapi dia respon kepada Rafizi dan juga Akmal Saleh. Okey, jom kita dengar apa pandangan kawan ni. Aku pun lupa lah nama apa dia ni. Menang di Johor tak semestinya menang PRU ke-16. Kawan-kawan, bantu like dan subscribe geng. Kalau iklan masuk, bantu tak sikit iklan satu geng. Boleh direct support dengan Solen Syafudin dengan tulisan yang ada dekat bawah ni geng. InsyaAllah, terima kasih sangat-sangat support Solen Syafudin. Ataupun boleh berhadiahkan super chat, super sticker. Jom kita layan sama-sama. Seperkara yang menarik minggu ini ialah berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor. Pada pelancaran Jentera Barisan Nasional hari ini di Johor ataupun di Iskandar Puteri, Datuk Zahid Hamidi, Presiden UMNO menggariskan bahawa UMNO bersedia untuk kembali memerintah negeri Johor
dalam waktu terdekat Allah. setelah pilihan raya ini, dan UMNO amat confident akan kembali menang majoriti yang besar di pilihan raya negeri Johor. Seperkara yang menarik ialah mengenai kenyataan 2-3 hari lalu oleh Leo Chin Tung, iaitu ahli parlimen Iskandar Puteri dan juga merupakan pengarah strategik parti DAP. Chin Tung kata, walaupun seperti yang dijangkakan UMNO BN akan menang pada pilihan raya negeri Johor kerana kedudukan Johor merupakan kubu kuat UMNO, kemenangan UMNO dan BN di Johor tidak akan Thank you. mencerminkan dan tidak akan diterjemahkan sebagai satu kemenangan yang mutlak apabila pilihan raya umum ke-16 akan diadakan. Bermakna UMNO yang hanya ada 26 kursi, BN yang hanya ada 30 kursi tidak semestinya akan kembali menjadi parti yang dominan sekiranya pilihan raya umum negara dilakukan dalam waktu terdekat. Chin Tung seolah-olah memberikan gambaran sekiranya ramalan kita semua benar, UMNO dan BN akan menang di Johor, is only going to be an isolated case untuk the state of Johor alone. Maknanya ia hanyalah satu kemenangan berasingan, isolated untuk Johor kerana kedudukan UMNO Johor yang kuat dan kedudukan Johor, UMNO Johor merupakan kubu kuat Barisan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat On Hafiz tidak mempunyai isu dan approval rating dia pada tahap yang tinggi, iaitu 70%. Kerana itulah dia cepat-cepat bubarkan Dewan Undangan Johor dan adakan pilihan raya sekarang ketika pihak pembangkang mempunyai beberapa masalah dan sebagainya. Satu lagi perkara yang menarik yang disebut oleh Chin Tung dalam artikel tersebut ialah mengenai teguran Chin Tung. Katanya MCA walaupun merupakan rakan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, tetapi MCA seolah-olah berkelakuan seperti sebuah parti pembangkang, menentang DAP, mengkritik kerajaan perpaduan dan sebagainya. Yang peliknya, kenapalah sekarang baru DAP kata MCA ini sebahagian daripada kerajaan perpaduan, padahal tiada sebarang concession pun diberi kepada MCA, tiada sebarang kursi kabinet pun diberi kepada MCA, sama ada menteri ataupun timbalan menteri. Presiden MCA pun tidak dijemput di dalam kabinet. Ahli parlimen yang kedua, Wee Jack, pun tidak dijemput sebagai timbalan menteri, dan tidak juga ditawarkan sebarang jawatan pengurusi JLC pun kepada kedua-dua ahli parlimen dari negeri Johor ini. Sekarang ini apabila berhadapan dengan satu keadaan yang kritikal di mana MCA making inroads di Johor dan nak pukul habis DAP ni, tiba-tiba Chin Tung mengungkit bahawa MCA adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan dan sebagainya. Begitulah keadaannya sekarang, dan kita lihat dan tunggu apabila SPR mengumumkan tarikh-tarikh penanaman calon dan juga bila rakyat Johor keluar mengundi. Salam. Malah ada pemimpin yang sangat ternama daripada negeri Selangor pun hadir pada hari ini. Tan Sri Noh Omar, kita bagi tepukan gemuruh. Rangkul. Rangkul. Selamat kembali Tan Sri Said Hamid ke bumi Johor Darul Takzim. Ya. Aku nampak cara lah. UMNO, cara mana Noh Omar balun bubuh UMNO pun UMNO terbuka terima kan. Aku rasa kalau Azmin Ali tu tiba-tiba dia buat baik dengan Anwar, PKR terima. Aku percaya sangat. Sampai masa kemungkinan besar kursi-kursi daripada bersatu, aku rasa kanak semua. Aku rasa habis. Goodbye-bye, selamat tinggal. Kursi Abah Din pun belum tentu. Parlimen Pagoh tu. Adakah ini penggal yang terakhir buat Anwar Ibrahim dan juga Abah Din Pagoh? Sebab sekarang kita dah ada, Mak cakap, kita dah ada kuasa yang ketiga. Sekarang ni ada satu
satu pilihan buat rakyat Malaysia, macam orang macam Rafizi, mana yang dia nampak salah dia kritik di era kerajaan Najib, Mahathir, Muhyiddin, Ismail dan Anwar. Semua kerajaan semua dia kritik. Hanya di era 2019 sampailah era Ismail Sabri dia diam. Bila era Ismail Sabri baru dia masuk aktif dalam politik balik. Baru dia start mengkritik. So dia boleh rungkaikan balik apa yang Mahathir buat, apa yang dia tak puas hati dengan cara Mahathir. Apa yang Abah Din buat, apa yang dia tak puas hati walaupun dia tak update di media waktu Abah Din jadi PM. Tapi dia pun tahu. Dan dia dapat tegur semua. Dia usaha nak angkat Anwar naik, Anwar jadi PM pun dia boleh lawan Anwar tegur daripada segi dalaman. Tak jalan. Tegur daripada luar pun tak jalan. Rakyat boleh fikir Anwar. Okeylah. Dah lah tu kita tunggu dan lihat dan pastikan kita ajak ramai-ramai. Jom kita bersama-sama dengan bersama. Supaya kita kasih kalah PKR. Okey, ini kita